Kita mulakan insya-Allah. Soalan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله في هذا اليوم نكمل قراءة الياقوت النفيس مع شرحه المبارك مؤنس الجليس. وصلنا في قول المصنف صلاة النفل. Jadi kita dah sampai pada perbahasan salat sunat. Setelah mana musannif menerangkan tentang salat fardu yang 5 dan juga syarat-syarat serta rukun-rukun bagi salat tersebut, maka sekarang tibalah giliran musannif berceritakan ataupun menerangkan tentang solat yang disunatkan ataupun yang dituntut untuk kita lakukan. Jadi susunan tu kenalah. Sebab fardu ni ranking lebih tinggi berbanding solat sunat. Jadi dibincangkan fardu dulu baru dibincangkan tentang solat sunat. Solat sunat dituntut ataupun disyariatkan untuk menutup kekurangan yang berlaku dalam solat fardu. Seperti tidak khusyuk, tidak tadabbur akan bacaan Quran dan sebagainya. Dan solat sunat tidak boleh cover solat fardu di dunia. Dengan makna kalau kita tinggal solat zuhur di dunia ni, nak tak nak mesti kita qada. Tak boleh kita cakap aku nak solat sunat 100 kali ke 70 rakaat ke, kemudian aku tak nak solat fardu yang telah aku tinggal. Jadi solat sunat tu cover solat fardu, tak boleh. Nak tak nak mesti kita buat. Adapun di akhirat, sekira-kira seseorang tu mati dan dia ada solat yang dia belum qada daripada solat-solat fardu, maka di akhirat kelak 70 rakaat daripada solat sunat tak boleh cover satu rakaat daripada solat fardu. Itu di akhirat. 70 rakaat solat sunat boleh cover satu rakaat solat fardu. Okey. Kemudian telah diketahuilah faedah solat sunat itu menutup kekurangan yang berlaku dalam solat itu nisbah kepada kita. Adapun Rasulullah sembahyangnya tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Jadi solat sunat baginda Nabi SAW bukan untuk menutup kekurangan yang ada dalam solat fardubah baginda SAW. Kita masuk matan. An-naflu lughatan az-ziyadah. An-nafl sudut bahasa ialah az-ziyadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahu ishaqa ya'quba nafilah. Dan telah kami kurniakan baginya Ishaq dan juga Yaqub nafilatan ay ziyadatan alal matlub. Di nafilatan maknanya ziyadah. Wa syar'an ma talabahu syar'u talaban ghaira jazimin. Sudut syaraknya an-naflu, al-mustahab, as-sunnah, at-tatawwu', al-awla wal mandub, itu semua nama-nama bagi satu benda. Tak, satu benda. Tak. Apa benda tu? Ma talabahu syar'u talaban ghaira jazimin. Ma tu fi'lul mukallaf. Perbuatan mukallaf yang dituntut oleh syarak untuk kita lakukan. Talaban ghaira jazimin, dengan tuntutan yang tidak putus. Sebab kalau perbuatan mukallaf yang dituntut oleh syarak untuk kita buat dengan tuntutan yang putus, ia termasuk bawah fardu. Tapi kat sini Syekh nak takrifkan perkara yang sunat, maka syarak tuntut, cuba tuntutan tu ghaira jazimin, tidak putus. Dengan mana kalau nak tinggal pun tidak ada masalah, tak berdosa lah. Tapi kalau fardu, tuntutannya putus. Kalau kita tinggal, hukumnya berdosa. Wa nawafilus salati kathiratun. Dan sunat-sunat sembahyang tu banyaklah, banyak sangat.
Antaranya disebut oleh Syekh kat sini, dan dia susun ikut dua susunan. Yang pertama solat sunat yang disunatkan kita berjemaah. Solat sunat yang disunatkan kita berjemaah. Minha antaranya ialah al-Aidan. Al-Aidan iaitu Aidil Adha, Aidil Fitri. Aidil Adha lebih awal daripada Aidil Fitri. Ini sunat kita berjemaah. Wal kusufan, gerhana matahari, gerhana bulan. Boleh sunat juga kita berjemaah. Wal istisqa, salat minta hujan, juga sunat kita berjemaah. Jadi 5 solat ni sunat kita berjemaah padanya. Boleh? Yang paling afdal daripada 5 ni ikut turutan yang Syekh sebut tu lah. Pertama Aidil Adha, Aidil Fitri, lepas tu gerhana matahari, gerhana bulan, lepas tu minta hujan. Okey. Kemudian Syekh sebut pula solat-solat yang disunatkan jemaah tapi tidak selalu. Macam tadi disunatkan jemaah, sentiasa disunatkan jemaah tadi. Hari raya, kusufan, al-istisqa. Sekarang ni Syekh nak masuk bincang, nak beritahu solat sunat yang dituntut jemaah pada satu ketika dan tidak dituntut jemaah pada satu ketika yang lain. Dalam masa sama Syekh sebut juga solat-solat yang tidak disunatkan berjemaah langsung. Wal witru, witir. Witir kalau bulan bukan Ramadan sunat sembahyang seorang. Sunat sembahyang seorang, tapi Ramadan sunat kita sembahyang berjemaah. Wal rawatib, ini confirm lah sembahyang seorang-seorang. Wat tarawih, sunat berjemaah. Selama-lamanya sunat jemaah ni. Ad-duha, sembahyang seorang. At-tahiyyah, wat-tahiyyah, sembahyang seorang. Wa sunnatul wudu, juga sembahyang seorang. Sunat wudu ni sunat yang kita buat selepas kita berwudu. Walaupun wudu kita tu wudu tajdid. Dan dibincangkan juga dalam kitab ni nanti. Wa tartibu hazihi fil fadli ka tartibiha fi dzikri. Kemudian Syekh sebut dan tertib solat-solat sunat ini pada sudut kelebihan sama seperti tertib pada sudut sebutan. Jadi yang mana aku sebut dulu tu, itulah yang paling afdal. Jadi Syekh sebut benda dulu. Al-Aidan. Jadi Aidil Adha, Aidil Fitri. Kemudian kusufan. Kusuful syams, kusuful qamar. Lepas tu istisqa. Lepas tu witir. Lepas tu rawatib, tarawih, duha, tahiyatul masjid, sunatul wudu. Gitu. Jadi tertib sudut kelebihan sama seperti tertib daripada sudut sebutan. Okay, kita masuk solat yang pertama. Solatul Aidain. Solat 2 hari raya. Boleh? Solat 2 hari raya. Al-Aidain. Al-Aid mushtaqun min al-aud. Al-aud maknanya ar-ruju'. Kerana apa? Diambil daripada ar-ruju'. Al-Aid diambil daripada ar-ruju'. Kerana solat ini berulang setiap tahun. Jadi solat sekali, kembali balik kita solat tahun depan. Kembali balik kita solat tahun berikutnya. Tak. Ataupun kerana Allah Ta'ala mengembalikan kepada kita kegembiraan pada kedua-dua hari raya. Okey, baca matan Salatul Aidain, Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi dalam matan tu disebut Idul Fitri dulu. Sedangkan yang paling afdal Idul Adha. Tak. Alasannya ialah Idul Fitri itu lebih dahulu datang pada sudut zaman, kemudian barulah Idul Adha. Jadi kita sambut Idul Fitri dulu, baru Idul Adha. Oleh sebab itu disebut Idul Fitri dulu, barulah Idul Adha. Tidak dinafikan kalau sudut afdaliyahnya, tak, dalam syarak Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Boleh? Salatul Aidain. Dalam kurungan tu kita panggil jumlah muqtaradah lah. Mana nak tegang balik apa dia Al-Aidain tu. Raka'atan, 2 rakaat. Boleh? Cara nak sembahyang samalah macam sembahyang fardu zuhur tu. Syaratnya sama, rukunnya sama, sunat-sunat pun sama belaka. Boleh? Sekurang-kurang, dan solat Aidain ni ada dia punya cara lah. Dia ada sekurang-kurang cara, ataupun yang kedua, cara yang paling sempurna. Sekurang-kurangnya kita sembahyang Aidain macam kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh.
Mana niat je kita ubah. Allahu Akbar sahaja aku sembahyang solat sunat hari raya Idul Fitri. Lepas tu kita sembahyang macam biasa. Macam 2 rakaat solat sunat subuh. Ataupun 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau kita nak cari yang paling sempurna, yang paling comel, maka kita sembahyang 2 rakaat juga. Kita niat sahaja ke salat Idul Fitri, Idul Adha. Wa batu Syekh sebut dalam matan, yukabbiru fil ula minhuma nadban baina al-istiftahi wa ta'awudhi. Ni cara yang sempurna ni. Tak? Tu. Selepas angkat takbiratul ihram, apa yang perlu dibuat? Baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, yukabbir fil ula minha nadban. Kita bertakbir berapa kali? 7 kali. 7 kali. Boleh? Tak termasuk takbiratul ihram dan juga takbir untuk rukuk. Mudahnya, bendanya mudahnya. Gini. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Lepas tu kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai habis. Kemudian Allahu Akbar. Tengah tu kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kita takbir tu berapa kali? 7 kali. Dan antara setiap takbir tu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh? Jadi takbir 7 kali. Baca tu berapa kali? Baca 5 kali tak? 7 kali takbir. Bacaan tu di tengah-tengah. Mana di antara 2 takbir kita baca. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Jadi kita bertakbir 7 kali. 7 kali itu pula tidak termasuk takbiratul ihram. Dan juga takbir rukuk. Kalau masukkan sekali jadi 9 lah. Allahu Akbar 1. Lepas tu 7 kali takbir untuk yang raya ni lah. Lepas tu kita takbir pula untuk rukuk. Jadi 9. Boleh? Okey. Bacaan subhanallah alhamdulillah tu antara 2 takbir. Dalam 7 takbir tu, setiap 2 takbir tengah tu kita baca subhanallah alhamdulillah. Jadi bacaan subhanallah alhamdulillah 5 kali. 5 kali. Dia bukan 7 kali, tak 5 kali. Sebab duduk di antara. Jadi sebelum kita bertakbir, kita tak baca subhanallah alhamdulillah. Lepas habis kita takbir, kali ke-7, lepas tu kita tak baca juga subhanallah alhamdulillah. Sebab dia tidak takbir, tasbih tu, dia tidak akan berada, dia tidak duduk di antara 2 takbir. Boleh? Sebab tu saya sebut, yukabbiru fil ula minhuma nadban. Dan ianya seseorang yang sembahyang itulah bertakbir pada rakaat pertama secara sunat di antara doa iftitah dan juga baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Tengah-tengah tu di lafazkan lafaz takbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram dan juga takbir untuk rukuk. Dan takbir tu kita ifradkan Allahu Akbar, lepas tu subhanallah alhamdulillah, lepas tu Allahu Akbar gitu. Itu mana ifrad. Mana kita jangan gabung Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, tak, bukan begitu. Lepas tu macam biasalah. Kita angkat tangan, letak. Allahu Akbar, gitu. Lepas tu sunat kita angkat suara, sekalipun kita ni makmum. Jadi biar masjid tu bergetar dengan suara takbir. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Semua sekali makmum dengan suara yang kuat. Boleh? Okey, lepas habis takbir, apa kita nak buat? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kita baca Al-Fatihah dengan bacaan yang kuat. Lepas tu kita baca surah rakaat pertama tak? Lepas baca Fatihah, baca surah. Surah apa? Baca surah Qaf. Sekalipun jemaah tu ramai. Sekalipun jemaah tu entah datang daripada mana.
baca surah Qaf. Tak ada masalah. Kalau tak nak, baca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Kalau tak nak juga, baca surah Al-Kafirun. Okey. Masuk matan balik. Wa fi tsaniyah qabla ta'awudhi khamsan. Maknanya apa? Dan ianya seseorang tu yang sembahyang bertakbir pada rakaat kedua sebelum baca a'udzubillah 5 kali. Jadi bangun daripada sujud. Allahu Akbar. Takbir dulu 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita takbir 5 kali. 5 tu tak termasuk takbir bangun daripada sujud dan takbir rukuk baliklah. Kalau masuk jadi 7. Boleh. Lepas tu kita baca tasbih kat tengah-tengah tu. Antara 2 takbir. Habis takbir tu kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca Fatihah, lepas tu baca surah Iqtarabat atau surah Al-Insan atau surah Al-Ikhlas. Kemudian dalam matan sebut wa yakhutubu ba'daha nadban khutbatain. Dan berkhutbahlah oleh dia selepasnya, iaitu selepas daripada sembahyang. Jadi untuk hari raya khutbah selepas sembahyang. Tak, kalau khutbah sebelum sembahyang, habis khutbah tu orang klik. Orang balik, orang tak sembahyang. Tak. Jadinya khutbah hari raya berada selepas daripada sembahyang raya. Khutbah tu apa hukumnya? Nadban, sunat sahaja, tak wajib. Maknanya kalau tak khutbah pun sembahyang hari raya tu sah. Kalau kita balik pun tak dengar khutbah pun sembahyang kita sah. Kalau kita duduk rumah kita sembahyang saja, kita tak buat khutbah, sembahyang kita sah. Jadi wa yakhutubu ba'daha nadban khutbatain, dan berkhutbahlah dia seseorang selepas daripada salat itu secara sunat akan 2 khutbah. Walaupun sunat, nak sah dia mesti berlaku selepas salat. Kalau kawan ni dia khutbah dulu, lepas khutbah baru sembahyang, kita sebut khutbah tu tak sah, tak dapat pahala. Sembahyang tu sah, khutbah tu tidak sah. Boleh? Dan disunatkan dia ulang baliklah khutbah tu, walaupun selepas keluar waktu solat hari raya. Kemudian dalam syarah Syekh Mustafa tu, Syekh Mustafa datangkan terus rukun khutbah. Sebenarnya benda ni akan disebut dalam solat Jumaat tu. Tapi tak apalah, Syekh sebut, kita sebut sikit lah. Jadi nak berkhutbah ni, khutbah macam khutbah raya. Pada sudut rukunnya. Apa rukun khutbah raya? Ada 5 lah. Puji-puji Allah pada khutbah pertama kedua. Dan alhamdulillah, hamdan lillah ikutlah. Yang penting ada alhamdu, hamadah. Yang kedua mesti selawat kat atas Nabi. Usalli ke nusalli ke as-salatu ke, ikutlah lafaz apa pun, yang penting mesti ada as-salatu. Salla mesti ada perkataan tu. Kemudian selawat pun mesti dalam 2 khutbah. Kemudian wasiat bittaqwa. Usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Dalam 2 khutbah juga. Dan yang keempat, baca ayat Quran pada salah satu khutbah, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang kelima ialah berdoa untuk orang beriman pada khutbah yang kedua. Jadi mudah aja. Rukun khutbah ada 5. Pertama apa? Puji Allah Ta'ala. Mesti ada pada khutbah pertama, khutbah kedua. Selawat ke atas Nabi. Mesti ada khutbah pertama, khutbah kedua. Wasiat. Mesti ada khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian baca ayat Quran, pilih. Nak baca yang pertama ataupun nak baca pada khutbah kedua. Kemudian berdoa untuk kaum muslimun, muslimat. Mesti berada selepas khutbah kedua. Kemudian disyaratkan untuk sah khutbah ni. Dah 4 syarat. Pertama, isma'ul imam al-hadirin. Imam mesti angkat suara. Tak boleh bisik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah. Tak boleh, kena angkat suara. Angkat suara sehingga makmum dengar. Itu satu. Yang kedua, mesti makmum tu dengar sungguh khutbah, rukun-rukun khutbah. Yang ketiga, mesti dalam bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Rukun tu lah. Rukun tu mesti dalam bahasa Arab.
Yang keempat, khatib tu mesti lelaki. Dan perincian yang lebih tu akan datang dalam bab solat Jumaat. Kemudian disunatkan ketika khutbah berdiri. Khutbah apa ni? Khutbah hari raya. Sunat berdiri, tak wajib berdiri. Khutbah Jumaat wajib berdiri. Menutup aurat, sunat. Mana kalau telanjang bulat pun sah lagi khutbah. Cuma bodoh lah kita panggil. Berdosa lah pada sudut apa, bukan aurat tu, tapi sah-sah. Pada khutbah hari raya. Adapun khutbah Jumaat mesti tutup aurat. Wa taharah anil hadatsain, suci daripada hadas kecil. Ada besar juga sunat kat sini, tapi di sana hukumnya wajib, iaitu di solat Jumaat. Faham tu? Tu dia. Terus dalam matan yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Nah, ni dalam khutbah pula. Dalam khutbah, pada permulaan khutbah disunatkan, dia tak wajib ni. Disunatkan sahaja. Tak, pada khutbah pertama, tu imam tu ataupun khatib tu takbir 9 kali secara berturut-turut dan juga secara ifrat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Berturut-turutlah, jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Tengok ada jemaah ada redak mari redak. Allahu akbar. Itu kurang molek. Mesti berturut-turut. Comanya berturut-turut. Kemudian ifrat. Macam tadilah, jangan baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah sambung terus 7-7 ataupun 9-9. Baca satu persatu. Boleh? Okey. Jadi pada khutbah pertama takbir 9 kali. Tu. Wa fi tsaniyati sab'an, pada khutbah kedua kita takbir 7 kali. Samalah macam tadi. Cara dia. Kemudian nak ajar benda dalam khutbah ni. Maka kita sebut kalau khutbah tu khutbah hari raya Idul Fitri, tak, dalam khutbah tu terang sedikit tentang hukum hakam zakat fitrah. Aku ada lagi hak tak bayar. Adapun pada salat Idul Adha cerita tentang pengorbanan Sayyiduna Ibrahim AS dengan Sayyiduna Ismail AS. Cerita tentang hukum hakam korban dan sebagainya lah. Perkara yang berkait dengan hari itulah. Hari raya korban, cerita pasal korban. Tak, jangan cerita pasal ekonomi Malaysia. Tak. Ataupun benda-benda yang tak ada kaitan. Wa waqtuha baina tulu'an syams wa zawal. Okey, waktu untuk solat hari raya ni sama ada Idul Fitri, Idul Adha ialah antara terbit matahari. Kena ingat beza antara terbit matahari, terbit fajar. Terbit fajar ni subuh. Terbit matahari ni habis subuh. Jadi masuk waktu bila? Selepas habis subuh. Maknanya selepas naiknya matahari. Sehinggalah zawal-zawal ni maknanya tergelincir matahari, iaitu waktu zuhur. Jadi masuk waktu sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha ia selepas daripada habis subuh. Tak, sehinggalah bermulanya waktu zuhur. Itu. Cumanya comel lah, kita tangguh sikit. Lambatkan sikit. Sehinggalah matahari naik segala. Dalam 16 minit selepas daripada waktu syuruk. Contoh habis subuh pukul 7. Dalam 7.16 tu boleh dah sembahyang di Al-Fitri wa Idul Adha. 7.30 pukul 8 yang kita buat hari ni tu comel dah. Tunggu semua datang dulu barulah kita sembahyang. Kemudian kita sebut sunatlah mari awal bagi makmum ni. Imam sunat lambat. Dekat-dekat khutbah tu baru mari. Jadi makmum mari awal supaya dapat tempat duduk di hadapan dan boleh tunggu sembahyang. Fadilat besar kalau tunggu sembahyang ni. Adapun imam, maka datang waktu sembahyang. Dan sunat bagi imam juga mempercepatkan mari ke surau masjid untuk sembahyang. Tak, kalau sembahyang tu Idul Adha. Sembahyang sunat Idul Adha supaya apa? Gini cerita ni. Kita makmum mari awal. So selesai dah. Imam mari lambat. Cuma lambat tu lambat setara mana? Waktu imam mari ketika waktu nak sembahyang. Ketika waktu nak sembahyang. Okey. Adakah dua-dua solat tu sama? Kita sebut beza. Kalau solat Idul Adha kamu mari ketika nak sembahyang cuma mari awal sikit lah. Maksudnya mari awal sikit. Mana kalau nak sembahyang pukul 8, marilah 7.30 ke. Tak.
Tu. Supaya persediaan tu ada. Bila masuk pukul 8 terus sembahyang. Tak. Lepas tu baki waktu tu berluas untuk kita sembelih korban dan sebagainya. Mana boleh selesai korban sebelum tengah hari ke. Okey, kalau waktu sembahyang Idul Al-Fitri, maka disunatkan lambat sikit. Boleh? Maknanya ni pihak masjid pun boleh agak tentukan. Jadi kalau hari raya Idul Fitri sembahyang pukul 8. Sembahyang pukul 9 ke 8.30 lah, 8.30 kita sebut 8.30 kan. 8.30 ke pukul 9 ke. Tapi kalau Idul Adha sembahyang pukul 7.30 ke pukul 8 ke sembahyang terus. Supaya apa? Idul Adha kita sembahyang awal, lepas tu banyak masa ruang untuk kita sembelih korban. Adapun Idul Adha, Idul Fitri, adapun Idul Fitri lambatkan sikit tu imam hari tu, pukul 8.30 baru sembahyang. Supaya apa? Supaya waktu untuk keluar zakat tu luas. Waktu untuk keluar zakat sebelum sembahyang tu luas. Ada peluang lah bagi orang yang belum keluar zakat sebelum solat. Okey, 216. Muka surat 216. Walaupun tak ada alamatan, saya sebutlah. Tatimmatun, satu kesempurnaan yang berkait dengan takbir raya. Ketahui olehmu, takbir raya ni ketahui olehmu takbir raya yang kita buat di luar khutbah dan juga di luar sembahyang ada dua jenis. Jadi takbir ni ada yang dalam sembahyang. Kita buat itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalam khutbah, di awal khutbah kan. Itu dah selesai dah. Yang ni kita nak bincang takbir di luar sembahyang, di luar khutbah. Ada dua. Pertama kita panggil mursalun, yang kedua muqayyadun. Mursal ni terlepas. Maknanya takbir ini terlepas daripada diikat keberadaannya selepas sembahyang. Maknanya apa? Sunat. Kita terang dulu, itu mursal. Adapun muqayyad, takbir yang muqayyad iaitu takbir yang diikat selepas daripada sembahyang. Boleh? Sama ada sembahyang tu sembahyang sunat, sembahyang qada, sembahyang jenazah. Okey. Jadi kita sebut disunatkan takbir mursal pada malam hari raya. Contohnya esok pagi raya esok. Esok 1 Idul Fitri. Jadi malam ni malam raya lah kita panggil tak? Nah, malam ni kita sunat takbir mursal. Takbir mursal ni kita takbir saja di mana-mana. Bukan mesti selepas sembahyang tak. Kat rumah, tak baring atas katil, kat jalan, dalam masjid, dekat pasar. Kita bertakbir dengan angkat suara. Boleh? Tu bila kita nak start takbir? Pada malam raya. Pada malam raya. Perempuan takbir tak? Perempuan, kalau ada lelaki asing, maka jangan angkat suara lah. Takbir juga, jangan angkat suara. Okey. Kemudian yang azharnya, seseorang tu disunatkan terus bertakbir sehinggalah imam angkat takbir untuk sembahyang. Maknanya masuk waktu takbir mursal bila masuknya malam raya. Esok nak raya. Esok nak apa? Esok nak raya. Jadi malam ni. Tak, kita panggil malam raya. Start maghrib tu terus. Allah tak perlu tunggu orang sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru kita nak takbir tak. Semata-mata masuk maghrib tu dah masuk malam raya lah. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas sembahyang sunat juga. Sebelum sembahyang on the way nak balik rumah, dalam rumah, tengah baring, pergi berjalan, pergi beli baju raya. Tak, kita bertakbir sentiasa bertakbir. Sampai bila? Sampailah imam Allahu Akbar. Bila imam takbiratul ihram untuk sembahyang, ketika itu dah tamatlah waktu takbir raya al-mursal, takbir al-mursal. Ustaz kalau dia tak sembahyang kat masjid, maka bagi pihak dia disunatkan. Kalau dia tak sembahyang jemaah, maka kita sebut disunatkan bagi dia takbir mursal sampailah dia sembahyang jemaah. Sampailah dia sembahyang raya.
Contoh dia sembahyang raya pukul 11.30. 11.30 pagi. Maka disunatkan dia terus bertakbir sampailah 11.30 pagi. Kalau orang tu tak sembahyang terus, maka disunatkan bagi dia bertakbir sampailah keluarnya, sampailah masuknya waktu zuhur. Boleh? Okey. Boleh? Jadi kita sebut tadi malam raya, sama ada Idul Fitri, Idul Adha, disunatkan takbir mursal. Sehinggalah imam akan takbir untuk sembahyang raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu untuk kita yang duduk di Malaysia ni lah. Kalau orang yang sedang buat haji, pada malam raya Idul Adha, dia tidak bertakbir, malah dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi ni malam raya. Esok 10 Zulhijjah. Hari raya pertama, hari raya Zulhijjah. Hari raya Idul Adha. Orang yang buat haji malam ni tak disunatkan takbir, malah disunatkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Boleh? Okay, selesai. Kemudian kita sebut pula mengenai takbir muqayyad. Takbir muqayyad disunatkan bagi takbir muqayyad kita sebut ada dua. Pertama bagi pihak orang yang buat haji, yang kedua bagi pihak orang yang tak buat haji macam kita. Bagi pihak orang yang buat haji, maka disunatkan bagi mereka takbir muqayyad, iaitu takbir selepas solat. Daripada zuhur hari raya sampailah subuh akhir ayyamut tasyriq. Tu. Contoh Zaid pergi buat haji. Jadi masuk 10 Zulhijjah, hari tu hari raya dah tu. Selepas zuhur, sunat bertakbir. Takbir muqayyad. Selepas asar, sunat takbir. Selepas maghrib, sunat takbir. Berterusan sunat takbir selepas solat tu sehinggalah subuh hari ke-13. Mana selepas subuh hari ke-13 tu takbir, lepas tu habislah. Itu bagi orang yang buat haji. Adapun bagi kita di Malaysia, di Mesir, di Jordan dan sebagainya yang tak buat haji ni, sunat kita bertakbir muqayyad. Sunat kita bertakbir muqayyad. Bermula daripada subuh hari Arafah, iaitu subuh hari ke-9. Ni jangan orang tahulah ni. Subuh hari ke-9, maknanya esok raya. Hari ni hari ke-9 Zulhijjah. Hari ni hari 9 Zulhijjah ni, waktu subuh tu, lepas sembahyang subuh kita takbir. Lepas tu lepas sembahyang zuhur takbir, lepas sembahyang asar takbir, sampailah bila? Sampailah asar. Sampailah apa? Sampailah ghurub. Sampailah terbenam matahari hari ke-13. Ni pada khilaf ni. Sampailah terbenamnya matahari hari ke-13. Boleh. Dengan makna hari ke-13 tu kita sembahyang asar. Sunat kita takbir raya selepasnya. Contohlah selepas sembahyang asar tu, kita nak pergi cari barang tertinggal di masjid. Kita masuk masjid. Bila kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian kita pun disunatkan juga takbir. Ataupun teringat ada qada. Semalam tak sembahyang lagi. Kita sembahyang selepas solat asar. Lepas solat qada tu kita juga disunatkan takbir. Sampai bila? Sampailah maghrib hari ke-13 Zulhijjah tersebut. Lepas tu dekat bawah tu ditulislah lafaz sirah yang dituntut untuk kita bacalah. Ketika mana takbir raya itu kadang-kadang berbeza sikit ikut negeri, ikut negara. Okey, terus kita masuk salatul kusufain. Berapa jam? 8.10. Baca lagi. Salatul kusufain. Kusuf ni masyhurnya ke atas gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita panggil khusuf. Khusuf gerhana matahari, dan khusuf gerhana bulan. Jadi bila Syekh sebut salatul kusufain, maka padanya ada taglib. Mana ada sembahyang gerhana matahari 2 kali. Dia gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi bila disebut kusufain, maknanya kita beratkan gerhana matahari ke atas gerhana bulan. Maka kita sebut kusufain. Jadi maksudkan dengan kusufain ialah gerhana bulan, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Boleh?
Tapi ada juga pandangan yang mengatakan kusuf sesuai untuk gerhana bulan. Kusuf juga sesuai untuk gerhana matahari. Begitu khusuf. Khusuf sesuai untuk gerhana bulan, juga sesuai untuk gerhana matahari. Kalau ikut pandangan tersebut, maka tidak adalah taglib tu. Tidak adalah taglib. Boleh? Tu. Sebab bila kita sebut solatul kusufain, kusuf tu sesuai untuk gerhana bulan, gerhana matahari. Maka tak ada taglib lah. Kita terjemah terus kusufain, gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau kita sebut solatul khusufain, kita sebut gerhana bulan, gerhana matahari. Ada taglib, ada taglib. Sebab memang khusuf tu, ada pandangan mengatakan sesuai untuk diitlakkan ke atas gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Tak? Yang ada taglib bila kita sebut al-kusuf, bila kita ambil pandangan yang mengatakan al-kusuf untuk asyams. Al-khusuf bil kha untuk matahari. Maka bila disebut oleh musannif salatul kusufain, maka padanya ada taglib. Macam usalli al-isya'ain. Aku sembahyang 2 isya' mana maghrib dan isya'. Maghribain, maghrib dan isya' juga. Jadi bila disebut maghribain, kita beratkan belah maghrib. Kalau sebut isya'ain, kita beratkan belah isya'. Umarain, kita beratkan belah Sayyidina Umar. Mana Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Boleh? Kusuf, sebelum kita masuk matan, diambil daripada al-kasf. Al-kasfu. Dengan mana al-istitar. Dan ianya lebih sesuai untuk matahari lah. Istitar ni terlindung. Terlindung. Jadi matahari dah ada cahaya sendiri tak? Matahari. Ni matahari dah ada cahaya sendiri. Cuma jadi gerhana tu, jadi gelap tu sebab terlindung cahayanya oleh bulan. Ni matahari, ni bulan, ni kita. Bumi tak? Jadi cahaya matahari ada tak? Ada cahaya daripada matahari sendiri tu. Cuma terlindung oleh bulan yang menyebabkan apa? Kita jadi gelap. Boleh? Okey. Adapun al-khusuf, gerhana matahari, al-khusuf diambil daripada al-khasf. Al-khasf ni makna al-mahu. Al-mahu ni maknanya lenyap. Dan ianya lebih sesuai untuk gerhana bulan. Sebab bulan ni memang tak ada cahaya. Memang tak ada cahaya. Cahayanya diambil daripada apa? Mustamiddatun min minasyams. Diambil daripada matahari. Tak? Jadi bila mana ni bulan. Kemudian bumi duduk tengah tak? Kemudian matahari. Maka bila begitu matahari ni tak boleh supply cahaya kepada bulan sebab kita bumi duduk tengah. Kita menghalang daripada matahari supply cahaya kepada bulan. Jadi bulan ni lenyap cahayanya. Lenyap memang tak ada cahaya lah. Adapun matahari tadi ada cahaya cuma tertutup, terlindung. Boleh? Itu. Tu sudut munasabah nama tu lah. Kita baca matan salatu kusufil syams wa khusufil qamari rak'atan. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan ni 2 rakaat. Dia sunatkan secara sunat muakkadah bagi setiap orang lah. Lelaki ke perempuan ke musafir ke mukim ke merdeka ke hamba ke sembahyang jemaah ke sembahyang seorang, sunat belaka secara muakkadah. Tak. Bila kita nak sembahyang tu kita sembahyang apa? Niat sahajaku solat gerhana bulan, sahaja aku solat gerhana matahari. Ataupun yang lebih sesuai, lebih afdal, sahaja aku solat sunat gerhana bulan, sahaja aku solat sunat gerhana matahari, kita hadirkan lafaz sunat tu. Okey, 2 rakaat. Wa tajuzu fiha salasu kaifiyat. Caranya boleh 3. Dan diharuskan padanya, pada solat ni 3 cara. Okey. Sebelum kita masuk pada cara-cara tu, kita sebut. Kalau seseorang tu bertakbir, Allahu Akbar. Bila takbir tu, dia tidak tentukan dia nak pilih cara pertama ke cara kedua ke cara ketiga. Maka kita sebut dia boleh pilih. Nak pilih cara yang mana. Bila dia masuk cara yang tertentu, contoh dia ambil cara yang kedua, maka dia wajib sempurnakan cara kedua sampai habis. Kalau dia pilih cara yang ketiga, maka dia wajib sempurnakan cara ketiga sampai habis. Gitu. Jadi bila seseorang bertaharrum, kemudian dia atlaq. Atlaq ni mana dia tak pilih. Tak. Nak cara pertama, kedua, ketiga. Maka dia diberi pilihan nak pilih hak 1 ke hak 2 ke hak 3. Bila dah pilih ta'ayyanat. Ta'ayyanat. Wa tajuzu fiha salasu kaifiyat. Ihdaha yang pertama wahya aqalluha, ni yang paling rendah level dia lah. Jadi rendah lagi level dia, tak semayang. Tak. Tu.
ihdaha wa hiya aqalluha an tusalla ka rak'atai sunnatis subhi. Yang paling ringkas kita sembahyang tak seperti 2 rakaat sunat subuh. Sebab apa sebut 2 rakaat sunat subuh? Tak sebut 2 rakaat subuh je. Subuh ni ada kunut. Tak 2 rakaat sebelum subuh tak ada kunut. Jadi sembahyang ni macam solat 2 rakaat sebelum subuh sebab tak ada kunut lah. Itu je benda ni. Malah riuh budak-budak ni. Wa hiya aqalluha an tusalla ka rak'atai sunnatis subhi. Tak sembahyang 2 rakaat seperti 2 rakaat sunat subuh ataupun 2 rakaat solat zuhur. Yang kedua yang dipanggil adnal kamal, adnal kamal. Bi ziyadati ruku'ain wa qiyamain bila tatwil. Kita sembahyang macam solat subuh, macam 2 rakaat sebelum subuh juga. Tak, tapi kita tambah rukuk. 2 kali rukuk dan juga 2 kali qiyam tanpa tatwil. Tanpa panjang bacaan. Gini. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Habis rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah hamidah. Tak. Kita letak balik tangan dekat sini. Lepas tu baca Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis Fatihah baca surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berrukuk. Lepas tu i'tidal. Lepas tu barulah sujud. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua pun buat perkara yang sama. Jadi kita tak baca panjang lah. Sudut bacaan surah kita baca pendek. Tasbih pun kita baca biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Tak panjang. Salisatuha yang ketiga, ini yang a'lal kamal, yang paling sempurna. An tusalla kadzalik bitatwil. Sembahyang macam yang kedua tadi. Tak. Tambah 2 kali rukuk setiap rakaat, tambah 2 kali qiyam setiap rakaat, cuma dengan tatwil. Dengan panjangkan bacaan surahnya, bacaan tasbihnya. Panjang setara mana? Panjang-panjang sungguhlah. Rakaat pertama tak. Bukan rakaat pertama lah, kita sebut al-qiyamul awal. Al-qiyamul awal sebab kita ada 4 qiyam tak? Kita 2 rakaat tapi qiyam tu 2 kali, rukuk tu 2 kali. Setiap rakaat. Jadi kita ada, kalau kita tambah semua 4 qiyam, 4 rukuk. Betul? Sujud sekali lah. Sujud memang 2 kali dah. Jangan buat 4 kali pula. Setiap rakaat sujud. Jadi pada rakaat pertama, pada qiyam yang pertama, lepas Fatihah kita baca suratul Baqarah. Berapa juzuk ni? Lepas tu, qiyam yang kedua kita baca 200 ayat. Panjang tu panjang. Sudut panjang tu seperti 200 ayat daripada surah Al-Baqarah. Qiyam yang ketiga, panjangnya seperti 150 ayat daripada surah Al-Baqarah. Qiyam yang keempat, seperti 100 rakaat. 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Itu pada bacaan sahaja tu. Rukuk pun sama. Rukuk yang pertama, kita baca tasbih. Tasbih subhana rabbiyal azimi itulah. Tak? Cuma kita baca tu banyak kali. Kira-kira panjangnya lebih kurang 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rukuk yang kedua, 80. Rukuk yang ketiga, sekadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rukuk yang keempat, sekadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan semua ni secara agak-agak lah takribi. Sujud pun sama. Sujud yang pertama, kita baca tasbih itu panjangnya. Sekadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Sujud yang kedua sekadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Sujud yang ketiga sekadar berapa? 70. Yang keempat sekadar 50. Tak? Boleh? I'tidal dan juga duduk antara 2 sujud rukuk pendek. Maka tak payah kita panjangkan lah. Okey. Lepas tu kat bawah tu Syekh ada tulis lah cara yang paling comel nak semayang tak? Itu kita dah terang dah tadi, boleh baca balik je lah. Boleh faham dah. Kemudian kita sebut sunat dalam gerhana matahari kita baca perlahan. Sebab siang. Betul tak? Melainkan tengah-tengah sembahyang tu, tengah sembahyang gerhana matahari ni. Tak? Contoh kita baca wasari'u ila maghfiratin. Itu bukan surah lain tu.
Ala kulli hal kita baca satu ayat lah. Kita baca surah Al-Baqarah tu tak habis-habis lagi. Dalam keadaan perlahan. Nak kena maklum lah, sepatah ke makmum. Pelik makmum. Mana Tok Imam ni 3 jam baca tak berhenti-henti. Ataupun sejam baca tak berhenti-henti. Jadi kita baca perlahan dalam sembahyang gerhana bulan, melainkan kalau tengah-tengah sembahyang tu matahari terbenam. Mana maksud maghrib. Ketika itu kita ubah bacaan daripada perlahan kepada kuat. Sebab dah masuk malam. Perkara yang sama, kita kiaskan dengan khusuful qamar. Kalau gerhana bulan kita baca kuat lah. Gerhana bulan kita baca kuat. Melainkan, tak. Matahari terbit. Sedangkan kita masih dalam sembahyang. Jadi kita sekarang ni sembahyang gerhana bulan. Kita sembahyang gerhana bulan. Tak. Baca kuat sebab malam. Melainkan kalau tengah-tengah sembahyang tu, contoh rakaat yang kedua, tengah-tengah sembahyang, matahari terbit. Tak. Mana dah habis subuh. Dah masuk siang. Ketika itu kita sempurnakan sembahyang gerhana bulan itu dengan bacaan yang perlahan. Yang terakhir dibincangkan kat bawah tu, bilakah waktu luput sembahyang gerhana ni? Maka kita sebut gerhana ada dua. Pertama gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari luput bila mana matahari itu terang benderang. Seluruh bulatan matahari terang benderang. Manakala separuh sahaja terang, separuh lagi belum, maka waktunya masih wujud. Boleh? Mesti terang benderang seluruh bulatan matahari. Okey, kalau begitu ataupun dalam tu cara pertama nak habisnya waktu solat kusuf, maknanya gerhana. Lepas tu gerhana tu dah habis, maknanya dah terang benderang matahari. Tak payahlah sembahyang dah kalau kita belum sembahyang tadi. Tak? Okey, tu satu. Yang kedua, cara terluputnya gerhana matahari ialah dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari dalam keadaan gelap. Boleh? Kita sembahyang gerhana matahari. Tengah-tengah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni sedang gerhana matahari. Sekarang ni sedang gerhana matahari. Tak, gerhana matahari ni gelap lah tak? Lepas tu masuk maghrib. Mana terbenam dah matahari tu. Ketika itu dah habis waktu untuk solat gerhana matahari. Maknanya siapa yang belum semayang tu tak payah semayang dah lah. Dah habis waktu dah. Tapi kita yang dah semayang sebelum habis waktu solat al-kusuf, tak. Kemudian matahari terbenam sedangkan kita masih dalam solat, maka kita ditutup untuk sempurnakan juga solat tersebut. Okey, adapun sembahyang gerhana bulan luput waktunya ialah binjila hitam. Tak. Dengan terang benderangnya seluruh bulatan bulan. Bila bulan itu kembali terang secara keseluruhan, seluruh bulatan, ketika itu dah habisnya waktu untuk kita sembahyang gerhana bulan. Tapi macam tadilah, kalau kita sembahyang awal, tengah-tengah sembahyang gerhana tengah-tengah sembahyang bulan tu terang benderang seluruh bulatan, kekal kita disunatkan sempurnakan sembahyang kita. Okey. Boleh? Jadi kita sebut cara pertama luputnya solat al-khusuf ialah dengan cara apa? Terang benderangnya seluruh bulatan bulan. Kedua ialah dengan terbitnya matahari. Bukan dengan terbitnya fajar. Jadi bila terbitnya fajar masuk subuh, masih ada waktu untuk solat gerhana bulan. Tapi bila dah terbit matahari, maka dah habis dah waktu gerhana bulan. Boleh? Wa yusannu ba'da khutbatan, dan disunatkan juga selepas daripada kita sembahyang gerhana ini, kita khutbah 2 kali. Tak, caranya sama sahaja seperti khutbah hari raya. Tak, hari sudut rukun, sudut syaratnya, sudut sunatnya sama je. Cumanya bezanya sikit je lah. Apa dia? Kalau pada raya kita mula dengan takbir. Khutbah kita mula dengan takbir. Tak. Tapi kat sini
Takbir itu kita ganti dengan apa? Takbir itu yang ganti tu pada solat istisqa. Yang tak ada ganti lah ni. Terus takbir, terus semayang terus. Terus khutbah biasa lah. Terus khutbah macam biasa. Tidak disunatkan kita buka kita punya khutbah pertama dengan khutbah kedua tu dengan takbir. Seperti mana solat raya tak disunatkan kat sini. Lepas tu dalam khutbah tu imam pesan lah. Supaya kita ni semua bertaubat, buat baik. Boleh jadi gerhana itu berlaku disebabkan apa? Dosa dan sebagainya, maka kita buat taubat dan sebagainya supaya Allah Ta'ala angkat balik, ampunkan dosa kita, lalu Allah Ta'ala kembalikan cahaya itu kepada kita. Yang terakhir, kita baca satu lagi lah. Solat al-istisqa. Ini laju. Kita mula 7.30 8.30. Solat istisqa, kita baca dulu sebelum masuk matan. Istisqa ni sudut bahasa minta as-suqya. Talabu suqya mutlaqan min Allah. Minta minuman. Minta diberi minuman. Tak, sama ada kita minta daripada Allah ataupun kita minta selain daripada Allah. Kita minta air daripada kawan. Tolong ambil air sekejap. Ataupun dia terus minum air. Sikit air. Nak air sikit. Itu istisqa lah tu. Syirik. Tak syirik. Minta selain daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi babi semua syirik. Wa syara'an. Talabu suqiyal ibad min Allah Ta'ala inda hajatihim ilaih. Sudut syaraknya meminta suqiyal ibad. Mana salat istisqa sudut syaraknya ialah permintaan apa nak minta suqiyah ni supaya Allah Ta'ala bagi minum kepada kita, bagi air kepada kita. Kita minta supaya Allah Ta'ala bagi air, turunkan hujan, bagi minum kepada hamba-hambanya. Bila mana mereka berhajat kepada as-suqiyah tersebut, minuman tersebut, air tersebut. Okey, kemudian cara nak tercapai al-istisqa. Sebab kita sebut al-istisqa ni minta. Minta nak minum air. Minta nak air. Tak. Ketika berhajat. Maka caranya banyaklah. Pertama, berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan kami hujan. Ya Allah, lama dah tak hujan, kemarau panjang. Yang lebih sempurna, kita berdoa juga. Cuma selepas sembahyang. Tadi berdoa bukan lepas sembahyang. Sekarang nak berdoa, lepas-lepas ni nak berdoa. Tak, yang lebih sempurna, doa selepas sembahyang, doa lepas kelas, doa lepas khutbah. Yang lebih sempurna ialah dengan cara sembahyang. Dengan cara sembahyang. Kita sebut sembahyang istisqa ni sunat muakkadah lah. Ada. Sunat muakkadah tu selagi mana tidak disuruh oleh pemimpin. Kalau disuruh oleh pemimpin, kat Malaysia ni siapa dia pemimpin kita? Yang dia Ketua Agung lah. Ketua Agama. Tak. Tu. Kalau dia suruh sembahyang, jadi wajib sembahyang tersebut. Tu. Boleh? Jadi salat istisqa ni sunat muakkadah selagi mana tidak disuruh oleh pemimpin, kalau tak akan jadi wajib. Sunat muakkadah tu bila ada hajat lah. Bila hajat itu wujud, lama tak hujan ataupun mata air jadi kering, tak, ataupun air yang asalnya sedap diminum, tak, jadi masam ataupun jadi masin. Air tak kurang tapi rasa tu jadi lain. Sunat juga sembahyang istisqa. Ataupun kurang, semua air banyak, makin kurang, makin cetek. Sunat juga kita sembahyang istisqa. Ataupun sungai berhenti ketika mana hari-hari dia itu naik. Maknanya ada waktu tertentu air ni dia banyak. Contohlah tahun tu waktu yang sepatutnya air banyak, air steady, tak banyak. Maka sunat juga sembahyang istisqa. Okey. Kalau nak sembahyang istisqa tanpa hajat boleh tak? Air molek-molek ada, sedap apa semua, tak ada masalah apalah. Nak sembahyang saya saja istisqa. Baru belajar nak praktikal selalu, takut lupa. Tak sah. Tak sah.
tak boleh dan juga tidak sah. Okey, sembahyang istisqa ni bukan disunatkan untuk kita kalau kita ada hajat sahaja, tak. Malah kalau orang lain ada hajat. Jadi tempat kita tak ada berlaku kemarau tu, tapi tempat lain, Thailand ke Indonesia ke, negara-negara orang Islam ni, yang ada orang Islam kat sana, sunat juga kita sembahyang istisqa supaya mereka diberi air oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara hujan, sungai dan sebagainya. Tu. Okey, melainkan kalau tempat tak turun hujan tu, golongan-golongan yang cucuh mujassimah, yang menyamakan Allah Taala dengan makhluk, mubtadi'ah, ataupun orang yang fasik, geng-geng minum arak, kaki zina, na'udzubillah. Tak. Memang jadi adat tempat tu begitu dah. Maka kalau tempat tu berlaku semacam kemarau dan sebagainya, tidak disunatkan kita sembahyang untuk minta Allah Ta'ala turunkan hujan kepada mereka. Supaya tidak disangka oleh manusia yang lain, di sana tu, orang-orang yang buat kerja-kerja jahat tu ialah kerja baik. Sebab apa tu? Allah Ta'ala tolong tu, bantu dengan hujan dan sebagainya. Macam hari ni lah, ada sebahagian daripada kita menyangka Allah Ta'ala sayang kepada puak-puak kafir ni. Bila mana apa? Kekayaan demi kekayaan demi kekayaan demi kekayaan mereka capai. Kejayaan demi kejayaan mereka capai. Maka kita sebut itu su'ul faham daripada seorang Muslim. Menurut Syekh Al-Buti, yang berdalilkan ayat Quran, al-ahadith, itu ialah sunnatullah fil kaun. Bila mana seseorang tu berusaha, sama ada dia tu kafir ataupun Muslim, dia akan berjaya. Dia akan berjaya, Allah Ta'ala akan bagi. Sebab tu kita tengok syarikat-syarikat besar, sama ada Malaysia atau luar negara, orang kafir. Sebab dia usaha. Kita tak usaha mana. Sebab tu kita tak berjaya macam mereka. Kita pernah berjaya tak? Pernah. Pada zaman baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Jadi sahabat Nabi ni, ataupun golongan ketika tu, yang bersama-sama dengan Nabi ni, kalau orang nak buat misalan, orang misalankan dengan puak-puak Arab jahiliah ni. Bodohnya bodoh, mana bodoh sungguh lah. Mana tak cerdik, tak maju, mundur. Tu benda-benda yang jelek-jelek ada berlaku kat puak-puak ni. Tapi selepas Nabi datang, segala-galanya berubah. Menjadi satu kaum yang sangat maju, sangat gemilang, menguasai 2/3 dunia. Sebabnya dua. Pertama, mereka usaha. Yang kedua, dia bertaut dengan tali Allah. Dua ni, orang Islam. Kalau nak kejayaan, dua ni. Kalau kita gugur salah satu, takkan dapat. Itu sunnatullah fil kaun. Bagi orang Islam, kena bertaut dengan hukum hakam syarak. Kemudian, mesti usaha barulah dapat. Sebab tu zaman dulu tak ada universiti, tak ada tu, tak ada ni. Tapi tengok orang Islam zaman dulu macam mana. Lebih jauh maju daripada orang kafir. Sebab itulah, sebab bertaut dengan tali Allah. Bila tautan tu dah tak ada, rongga jatuh. Lepas tu kembali balik semula pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab apa? Makin bertaut. Makin masing-masing bertaut pada tali Allah. Menang balik. Jatuh balik. Gitulah. Jadi kalau kita nak tengok kemenangan, mesti kita datangkan balik tautan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan juga seluruh masyarakat. Syekh Buti sebut bukan maksud tautan hati dengan Allah tu maksum, tak. Tapi reti. Kalau buat dosa, bertaubat. Bukan tak ada zaman tu zina, minum arak, tak ada tak. Wujud perkara tu wujud. Zaman Nabi pun wujud orang minum arak. Sahabat Nabi. Tak. Tapi sedar benda tu dosa dan kembali kepada Allah. Itu maksud dia. Bukan maksud bertaut dengan tali Allah, kembali kepada Allah Ta'ala tu dengan mana tak ada dosa, tak. In tansurullah yansurukum. Apa makna ayat tu? Bila kamu bantu Allah. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita buat segala benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Sudut bersatu padu. Tak, kita duduk balas sama kita. Tak parti politik saja. Orang Melayu berapa buah. Bergaduh sama dia. Lepas tu, sembahyang. Berapa ribu anak muda tak sembahyang. Anak luar nikah. Saya sebut sebelum ni. Isteri saya jaga apa? Hospital kan. Jadi banyak single mother mana tak ada ayah, tak ada pak. Mana anak luar nikah lah, tapi dia sayang nak gugurkan anak dia cara tak molek. Dia beranak macam biasalah, nak jaga anak tu.
Itu baguslah, cumanya nak beritahu teruklah masyarakat kita ni teruk. Jadi selagi mana kita dalam keadaan begitu, maka selama-lamanya tidak akan capai lah. Sebab sunnatullah begitu. Nak aku tolong, in tansurullah yansurkum. Jadi kita, yang pertama kita tak buat lagi. Maka yang surkum tu tak ada lah. Tu. Jadi sama-sama usahalah sebarkan kebaikan. Supaya semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri pun taklah bagus sangat. Tapi sama-sama cuba. Wahiyya tu salatul istisqa, rakaatan, 2 rakaat seperti solat ini di al-fitri. Pada sudut apa? Sudut cara tu. Jadi saya sebut wahiyya rakaatan ka salatil Aid. Solat istisqa ni macam solat Idul Fitri. Sudut rakaatnya 2 rakaat. Caranya pun sama. Iaitu mula-mula nak takbir 7 kali. Lepas tu yang kedua takbir 5 kali. Lepas tu setiap daripada 2 takbir diselangi oleh subhanallah walhamdulillah dengan tasbih tu lah. Tu cara sebiji macam kat sana, boleh tengok balik. Okey, kalau kita sembahyang dah istisqa tapi tak dapat juga hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang kali kedua tak dapat, sembahyang kali ketiga, dan jangan jemu sehingga Allah Taala turunkan hujan. Okey, kalau manusia ni nak keluar untuk sembahyang, maka sunatlah bagi imam ni suruh mereka bertaubat, keluar daripada kezaliman. Dan sunat juga bagi pemimpin suruh rakyat puasa. Berapa hari? 3 hari berturut-turut. Dan kalau kita mampu untuk puasa, maka wajib kita puasa sebab telah disuruh oleh imam. Okey. Masuk hari keempat, jadi 3 hari puasa. Okey, hari keempat tu kita keluar bersama-sama. Dalam keadaan kita sedang berpuasa juga. Mana puasa 4 hari lah. Dan dalam keadaan kita pakai baju biasa. Siabi bidlah tu baju biasa. Jangan pakai kod gini. Tak pakai baju biasa. Pakai baju biasa-biasa. Jangan pakai baju comel. Kita sekarang nak tunjuk kita ni miskin, nak tunjuk kita ni apa-apa depan Allah. Lepas tu kita pergi dengan khusyuk. Kita keluarkan juga anak-anak. Contoh saya bawa saya Ramadan. Saya bawa juga nenek, moyang. Semua yang saya ada saya bawa. Lepas tu anak-anak tu kita pisahkan daripada mak dia. Boleh tak? Anak duduk sana, mak duduk sini. Biar menangis. Semasa semayang tu kita nak dengar bunyi nangis tu. Supaya hati orang Islam rasa sedih. Dan khusyuk tu lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dimintakan turun hujan. Sebab tak ada air ni, bukan kita seorang lah, anak pun pening. Tak ada air. Dia lagilah terasanya budak ni. Dia punya body dia tak berapa kuat. Boleh? Binatang pun kita buat keluar, cuma binatang asing lah. Sekali dengan kita tak jadi sembahyang nanti kan. Tak. Okey, kalau ahlu zimmah nak keluar, boleh tak? Tak ada masalah. Biarkan mereka keluar bersama-sama kita, cuma jangan gabung kita, duduk tempat lain. Kemudian dalam matan sebut ayusannu qablaha, dan disunatkan sebelumnya sembahyang, au ba'daha, ataupun selepas sembahyang. Wa huwa afdal. Jadi khutbah bagi solat istisqa ni sunat sebelum, sunat selepas. Mana dua-dua sunat. Tak ada makruh kita buat sebelum ataupun selepas. Cuma yang paling afdal selepas sembahyang baru kita buat. Tu. Boleh. Adapun tak ada solat khutbah hari raya, khutbah kusuf, mesti selepas. Sunat, ia memang sunat, tapi nak dapat pahala tu mesti buat selepas. Buat sebelum tak dapat, tak sah. Tapi solat istisqa boleh buat sebelum, boleh buat selepas. Cuma yang aula buat selepas. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa afdalu khutbatani ka khutbatayil 'Aid. 2 khutbah seperti khutbah hari raya tu, sudut syarat, sudut rukun sunat belaka tu. Wa yubaddal atau yubaddilu atau yubaddal at-takbiru fihima bil istighfar, dan ditukar takbir dengan istighfar. Jadi pada hari raya kita start takbir berapa kali? 9. Kat sini kita astaghfirullah. Start dengan istighfar 9 kali. Hari raya pada khutbah kedua kita takbir berapa kali? 7. Maka kat sini khutbah kedua kita takbir, kita istighfar 7 kali. Lepas tu kita nak baca apa? Istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu ulang 7 kali pada takbir kedua. Pertama 9 kali. Lepas tu selepas khutbah pertama kita berdoa Allah masqina ghaisan mughisan hani'an mari'an
muri'an ke muri'an ghadaqan mujallala sahban tabqan daiman Allahumma asqina al-ghais ila akhirih. Lepas tu wa yastaqbilu qiblah ba'da thuluthil khutbah as-saniyah, selepas 1/3 daripada khutbah yang kedua. Jadi selesai khutbah pertama duduk, bangun khutbah kedua. Khutbah kedua tu kita pecah 3. Selepas berlalu 1/3, Tok Imam menghadap ke kiblat. Tok Imam kan menghadap ke makmum, membelakangi kiblat. Tapi selepas 1/3 daripada khutbah kedua, Tok Imam menghadap ke kiblat dan berdoa bersungguh-sungguh, sujud jahar ataupun dengan sir. Lepas tu dia ubah kedudukan ridak dia. Ubah kedudukan ridak dia, terbalikkan ridak dia. Jadikan yang belah kanan duduk belah kiri, yang di atas duduk di bawah. Tu. Okey. Selesai. Kemudian fa in ta'ahabu lis-salah fasuqu qablaha. Kalau kita dah sedia-sedia, masing-masing siap nak semayang dah ni. Tak, tiba-tiba hujan, tak ada semayang. Hujan dah. Maka kita semayang juga untuk bersyukur. Atas nama syukur. Dan juga atas nama untuk minta ziyadah lagi, tambah lagi. Air untuk kita lah. Kemudian yang terakhir disebut, kalau kita terjejas disebabkan banyaknya air, banjir dan sebagainya, sunat lah. Kita angkat tangan, kita baca Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, air ni biar turun keliling kami. Kat bukit bukau, kat sungai-sungai. Jangan turun ke atas kami. Banyak sangat ni beri mudarat, banjir apa semua tempat kita. Wala yusalli lidzalik, dan jangan sembahyang lah. Jangan sembahyang untuk menolak hujan. Boleh? Hanya berdoa. Berdoa hujan tu pergi ke gunung, ke bukit bukau, ke laut dan sebagainya. Jangan ke kawasan kita supaya nak elak daripada banjir. Sembahyang jangan sembahyang, tidak dituntut. Nak sembahyang minta hujan, bukan tolak hujan. Cukup sekadar tu, insya-Allah nanti kita sambung solatu al-witri. Saya syada nak baca mana ni tapi tak boleh sebabnya semalam saya ada kuliah dengan UiTM Rembau tapi terpaksa cancel sebab blackout kawasan saya ni. Jadi saya ganti mana ni lah. Jadi untuk fiqh ni insya-Allah kita ganti waktu lain. Selain daripada Ahad minggu depan, kita ganti waktu lain lah. Hari Khamis hari apa, kita nak habiskan solat ni, lepas tu nak masuk solat jemaah. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Ada sebarang soalan? Tak ada ya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.